طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله sallallahu alaihi wasallam wa ala. So insyaallah pada malam ini saya mengambil sedikit peluang lah ya untuk bercerita dan juga ingin berkongsikan sedikit sebanyak berkenaan tentang satu topik yang saya kira sangat menarik untuk dikaji dan juga untuk diceritakan bersama sebab dia berkaitan dengan kehidupan sehari-harian kita. Ini berkenaan tentang bahasa Amiyah dan juga bahasa Fusha, ataupun di dalam bahasa Melayu kita biasa kenal ini istilahnya bahasa Fusha itu seerti dengan bahasa baku, dan juga bahasa Amiyah merujuk kepada bahasa pasar ataupun selanga ataupun dialek setempat ataupun yang dicipta oleh suatu masyarakat ataupun satu kelompok. Perihal tentang, dan kita akan meneroka aspek ini dengan merujuk karya asli Ibn Khaldun, seorang pemikir yang tidak asing lagi di dalam dunia Islam. Bila mana kita sebut Ibn Khaldun, itu ala ra'sil wal ain lah, kita tidak lagi mempersoalkannya sebab kita tahu kehebatannya. Tapi mungkin kita sekadar kenal nama ataupun kenal sejarahnya, kita kenal bukunya ini, tetapi masuk ke dalam sedikit untuk benar-benar menghargai pemikiran dan juga sumbangan Ibn Khaldun itu, khususnya dalam penelitian-penelitian beliau yang sebenarnya masih wajar untuk dikaji, ya, masih wajar untuk dikaji, dan masih walaupun begitu ramai yang sudah bercerita tentang Ibn Khaldun, tetapi of course ada topik-topik yang seakan-akan diabaikan ataupun tidak menang tangan orang kata untuk disentuh. So ini memberi cadangan kepada pengkaji-pengkaji yang lain. Dan buku yang kita akan rujuk pada hari ini ialah ini. Kalau boleh nampak ya, Muqaddimah Ibn Khaldun, di mana buku ini merupakan muqaddimah, namanya muqaddimah itu. Tetapi pada hakikatnya ia adalah muqaddimah bagi sebuah ensiklopedia sejarah, ya, karangan beliau, yang di mana beliau menuliskan sejarah umat Islam ataupun bangsa Arab itu sejak daripada awal. Ini menurut kajiannya, sampailah kepada sejarah Islam, sampailah kepada kurunnya itu, ya, pada kurun ke-9 Hijriah, 9 ke-8 Hijriah begitu. Dan beliau mengarang sebuah muqaddimah bagi kitab besar itu. Kitab besar itu berjudul, ada dua judul ya bagi kitab ini. Al-Ibar, Kitabul Ibar, ataupun Diwan. Disebut dengan Diwanul Ibar, begitulah ya. Jadi jangan confuse. Yang dimaksudkan sebagai sebagai Ibar itulah juga kitab Diwan itu. Dan di bahagian awal kitab tersebut inilah muqaddimah ini, ya, Muqaddimah Ibn Khaldun ini. Sebab itu dinamakan Muqaddimah Ibn Khaldun secara ringkas, sebab dia merupakan muqaddimah bagi kitab besar beliau berkenaan tentang sejarah. Dan baru-baru ini juga saya telah selesai menulis sebuah artikel, tapi artikel itu sebenarnya ialah murajaah dan penambahan perkembangan lah atau pencambahan idea daripada sebuah makalah yang saya pernah tulis dahulu berkenaan tentang falsafah bahasa Ibn Khaldun. Yet saya melihat masih ada lagi, saat saya membaca dan juga mengkaji falsafah bahasa Ibn Khaldun itu, ada beberapa bahagian yang saya terpaksa omit, saya terpaksa buang daripada kajian saya, disebabkan tidak bertepatan dengan maksud falsafah bahasa itu sendiri. Ya, macam saya pernah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poin ataupun yang akan saya bincangkan pada malam ini ialah berkenaan tentang macam mana Ibn Khaldun sudah analisa. Ini yang saya betul-betul seronok dan teruja bila saya dapat maklumat ini. Dia sudah analisa macam mana bahasa Fusha itu ataupun bahasa baku di dalam bahasa Arab boleh bertukar menjadi bahasa pasar ataupun bahasa yang amiyah lah yang kita namakan. Tapi beliau tidak gunakan istilah Fusha dan juga tidak gunakan istilah amiyah itu. Kita sebagai pembaca lah yang mentafsirkan apa yang dimaksudkan Ibn Khaldun. So saya akan bawa sahabat-sahabat semua untuk membaca dan juga
menghadamlah sedikit sebanyak tentang teks Ibn Khaldun ini, dan juga kita akan terjemahkan Anamashi lah, ya, Anamashi. Saya seronok bercerita. So apa? Mukaddimah Ibn Khaldun ini bukan yang banyak yang dikaji macam Taha Hussein. Dia kaji tentang falsafah sejarahnya. Memanglah buku itu buku sejarah, tetapi di dalam sela-sela mukaddimah ini banyak ilmu-ilmu lain yang dituliskan. Ya, ilmu-ilmu yang ada di dalam tamadun Islam itu. Ya, di antaranya ialah ilmu bahasa Arab, dan panjang ya perbahasan tentang ilmu bahasa Arab ini di hujung mukaddimah ini sebelum berpindah kepada bahasanya. So ada satu fasal yang khusus ataupun satu fasal lah ya, satu fasal ataupun satu topik yang khusus yang di mana beliau menyentuh tentang perubahan bahasa ini, dan of course perubahan bahasa itu juga setelah saya sentuh di dalam artikel saya itu berkenaan tentang falsafah bahasa Ibn Khaldun, tentang macam mana bahasa itu boleh rosak. Tetapi itu pun walaupun ada kecenderungan ke arah kajian sosiolinguistik, tapi sebenarnya ada kaitan juga tentang hakikat bahasa itu, falsafah bahasa itu, bahasa yang asli itu boleh rosak. Tetapi di sini dia membincangkan bagaimana katanya di dalam tab'ah ini ya, tab'ah Mu'assasih Risalah, of course lain tab'ah dia akan ada lain tabwib ataupun lain penyusunan fasalnya. Ya, beliau di dalam Muqaddimah Ibn Khaldun ini dia telah nyatakan di dalam Al-Faslu Thamin wal-Arba'un fi anna lughata ahli al-hadar wal-amsar lughatun qa'imatun binafsiha mukhalifatun lilughati mudhar. So katanya apa? Fasal ke-48 menurut tab'ah ini ya, sebab ada satu tab'ah lain saya lihat tabwibnya itu macam ada yang ke depan dan ke belakang, ataupun mungkin tahqiq itu tahqiq yang tidak sempurna ya, tahqiq itu tidak sempurna, tapi still boleh juga bermanfaat juga tahqiq itu. So dikata di sini berkenaan apa? Berkenaan perpindahan, berkenaan tentang bahasa ahlul hadar wal amsar, orang-orang yang hadar ya, hadar ini orang yang tinggal di kawasan bandar-bandar besar, dan juga amsar di seluruh negeri ya, bahasanya ya, dia merujuk kepada bahasa Arab. Nah, ini satu perkara lagi yang kita kena faham lah ya, saat kita mengkaji tentang pemikiran bahasa Ibn Khaldun. Beliau bercerita tentang pemikiran bahasa Arab. Kita tidak boleh abaikan aspek ini. The thing is ialah kita cerita tentang bahasa, kan bahasa itu umum, dikongsi oleh semua bangsa, juga ada bahasa yang masing-masing. Tetapi bila mana dicerita tentang penukaran bahasa itu dan juga segala aspek bahasanya, dicerita tentang dari perspektif bahasa Arab. Maka istilah hadar, amsar, mudar itu kita kena faham menurut perspektif bahasa Arab. Dan apakah perkaitannya dengan tajuk yang saya akan yang kita ingin bincangkan pada malam ini, tentang bahasa Ammiyah dan juga bahasa Fusha. Ini bahasa pasar dan juga bahasa baku. Ya. So dikata lughat ahli al-hadar wal amsar, orang-orang yang tinggal di bandar dan juga orang-orang yang tinggal di seluruh negeri itu lughatun qa'imatun bi nafsiha, bahasa yang tersendiri, mukhalifah, yang berbeza dengan lughat mudar, yang berbeza dengan bahasa mudar. Mudar ini adalah asal ataupun yang boleh dikatakan dalam aspek bahasa merupakan macam mata air bagi bahasa Arab itu. So bila mana dirujuk bila mana kita mau merujuk kepada mana satukah bahasa Arab yang asli, of course kita akan temukan banyak selanga ataupun banyak derivasi bahasa itu. Contohnya kita pergi ke dan walaupun bahasa lama, contohnya bahasa Bani Tamim, bahasa Bani Hudzail, bahasa Quraisy dan seumpama itu, kita akan temukan ini memiliki perbezaan yang masing-masing. Ya, dan semuanya juga fusha. Tetapi mana satukah yang paling asli antara segala bahasa Arab ini? Tentunya bahasa Arab mudar, sebab mereka mengatakan bahawa asal Arab itu ialah daripada lain ataupun daripada jalur nasab
mudhar ini. Dan mereka juga, dan ada pelbagai justifikasi lainnya di antara Ibn Khaldun. Di antaranya punca kenapa bahasa mudhar ini lebih fasih daripada bahasa himyar. Dinyatakan di dalam buku ini dalam fasal yang tertentu, fasal yang khusus, tapi saya sebutkan sajalah ya, mungkin sahabat-sahabat yang lain yang mengkaji bolehlah kaji. Tapi poinnya di situ dia kata antara bahasa himyar dan juga bahasa mudhar ini, tentunya bahasa mudhar ini lebih fasih. Dia membawakan hujan-hujannya yang menurut dia lah yang dinilainya benar itu. Sedangkan bahasa himyar ini bahasa yang lama. Ada kerajaan himyar di Yaman itu, ya, yang di mana setelah rosaknya empangan Ma'rib, mereka berpindah ke atas. Panjanglah sejarahnya itu. Tapi poinnya kita mau katakan bahawa bahasa mudhar apabila dinyatakan oleh Ibn Khaldun, beliau berpendapat bahawa bahasa mudhar inilah, dan ini juga pegangan jumhur ataupun majoriti ulama ataupun ilmuwan bahasa Arab. Mereka berpendapat bahawa bahasa mudhar inilah bahasa yang baku, yang paling pure, yang paling asli, yang tidak bercampur aduk dengan bahasa yang lain. Dia kata pada kurun ke-8 ini, kita sekarang kurun ke-8 Hijriah. Kita sekarang ke kurun 14 Hijriah. So, kurun ke-8 Hijriah dia sudah kata orang-orang yang cakap orang yang tinggal di bandar dan juga orang yang tinggal di kawasan-kawasan lain di jajahan Tan Islam itu bercakap dengan bahasa yang lain daripada bahasa mudhar. Yani setiap kawasan itu memiliki selanga ataupun memiliki bahasa mereka yang khusus yang berbeza dengan bahasa Fusha. Dan beliau menyatakan analisis yang agak menarik di sini. Dia kata di sini, i'lam anna 'urfa at-takhatub fil amsari wa bain al-hadar laysa bi lughati mudara al-qadimati wala bi lughati ahli al-jil bal hiya lughatun ukhra qa'imatun bi nafsiha ba'idatun an lughati mudar ba'idatun an لغة مضر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدناه وهي عن لغة مضر أبعد. Dia kata di sini, ketahuilah bahawa urf takhatub. Dari sini kita sudah boleh tahu bahawa dia sedang cerita tentang bahasa pasar. Apabila urf takhatub, adat kebiasaan dalam berkomunikasi. Takhatub itu ialah kita boleh terjemahkan sebagai komunikasi lah bagi orang-orang yang tinggal di seluruh kawasan ataupun di kawasan yang pelbagai daripada negeri Islam itu, dan juga di kawasan-kawasan bandarnya berbeza dengan bahasa mudhar yang asli, dan juga berbeza dengan bahasa Arab yang asli. Sebab apa? Sebab dinyatakan di sini, فأما أنها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر يشهد له ما فيها من تغاير الذي يعد عند صناعة أهل النحو لحنا. Dia kata sebab kita boleh tengok sendiri bahasa yang digunakan, bahasa yang dinamakan sebagai bahasa Ammiyah itu, ya, saya istilahkan inilah yang merujuk kepada bahasa Ammiyah, ya, analisisnya. Dia katakan kita boleh tengok sendiri sangat berbeza dengan bahasa ataupun dengan sangat berbeza dengan bahasa mudhar. Kenapa? Sebab bahasa mereka itu mengandungi lahan. Lahan ini kesalahan di dalam nahu dan juga kesalahan dalam penggunaan baris. Lahan dalam nahu dan salah guna baris itu. Ya. Wa hiya ma'a dhalika takhtalifu. Sudahlah lahan bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang ini, sudahlah lahan takhtalifu bi ikhtilafil amsar fi istilahatihim. Lalu berbeza pula pada istilah-istilah yang sudah menjadi uruf ataupun menjadi adat kebiasaan bagi satu-satu kawasan. Dan inilah Ammiyah itu. Contohnya kita boleh lihat, kajiannya ini pada kurun ke-8 Hijriah. Tapi saya mau bawa sahabat-sahabat untuk fikirkan ini dalam konteks kita sekarang. Saya tinggal dulu di Madinah dalam beberapa tahun. Pernah belajar di situ dan saya lihat itu, ya,
Antara perkara yang betul amazed me, yang betul buat saya rasa kagum ialah cara macam mana uh, orang Arab ini berbahasa. Orang cakap bahasa Arab, ya, tetapi dalam bahasa Amiyah, dan orang di orang Mesir sebagai contoh, dia tidak akan boleh faham bahasa Amiyah orang-orang di Morocco. Contohnya perkataan bizaf. Bizaf ini orang Morocco, orang Morocco menggunakannya dengan banyak sekali, ya. Tapi kalau kita cakap dengan bizaf dengan orang Mesir, dia akan faham perkataan yang lain, ya. Dia tidak akan faham bizaf seperti mana orang Maghribi ataupun orang di Morocco faham. Bizaf ini dia kedengaran macam bahasa asing, tapi sebenarnya dia memiliki asalnya di dalam bahasa Arab. Memiliki asalnya di bahasa Arab, tetapi dan pada masa-masa itu adalah istilah yang khas bagi orang-orang di Maghrib. Bizaf ini merujuk asalnya, ya, bijuzaf. Bijuzaf, ba jim zai alif fa, bijuzaf, maksudnya dengan banyak. Ini contoh saya katakan habbaitak bizaf, saya suka kamu ini kathiran, jiddan, banyak. Dan inilah yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun ini, bahasa Amiyah itu. Bagi setiap kawasan tu ada istilah Amiyah yang khusus baginya. Contohnya kalau kita pergi ke mana, pergi ke Saudi sebagai contoh, tempat saya tinggal dulu ya, kata saya tinggal di Saudi sekarang sudah ni, ya, sudah grad. So dia kata marra, dia kata habbaitak marra. Dia nak katakan, dia maksudkan situ, ini saya suka kamu sangat-sangat. Perkataan marrah itu, ya, perkataan marrah. Dan itu walaupun dia ada asalnya di dalam bahasa Fusha, tetapi bila mana dipindahkan ke dalam bahasa bahasa Amiyah, dia sudah memiliki makna yang khusus. Begitu juga perubahan baris, seperti mana yang dikatakan itu, lahan itu. Contohnya kita pergi ke Saudi, bagullak, ba itu. Ada tambahan ba, ada tambahan qaf, itu dibunyikan ghain. Itu Amiyah, ya. Itu Amiyah. Bagullak, saya katakan kepada kamu. Tambahan ba itu sepatutnya tidak ada. Dan tambahan ba itu kalau kita tulis ba itu di dalam buku, bagullak, itu lahan. Itulah yang dinyatakan Ibn Khaldun di sini. Jadi maksud sebagai lahan itu. Dan kalau kita pergi ke Mesir, qaf itu ditukar kepada hamzah. Ba'ullak. Allah akbar, rindunya dengar lahjah Mesir. Ba'ullak dia kata. Ba'ullak ya Mahmud. Ini Allah, rindu untuk dengar itu daripada bahasa Arab Amiyah Mesir. So begitulah, ya. Bagi katanya dia ciri-ciri bahasa Amiyah itu ialah lahan. Dia lahan, ini dia walaupun ada asal pada bahasa Arab, ini macam tadi bizaf, jimnya dibuang, ya, jimnya dibuang, maka tinggallah asalnya bijuzaf. Jadi bizaf ini khusus bagi istilah orang Maghrib, orang di area Morocco atau Mesir, orang faham itu bizaf. Dan juga lahan. Contoh macam tadi saya katakan habbaitak bizaf. Asalnya uhibbuka, kan, uhibbuka kathiran. Tapi kita tukar dia kepada fi'il madhi. Habbaitak, ya itu datang dari mana? Kan asal berkata tu ba. Ha dengan ba, dengan dua ba itu. Ataupun ahabba yuhibbu. Tapi habbaitak itu, ya itu datang dari mana? Maka lahan. Maka inilah yang sebenarnya yang ditackle oleh Ibn Khaldun. Cuma sahabat-sahabat semua dan mungkin yang akan menonton ini di YouTube,
kita tidak ada akses kepada bahasa Amiyah yang ada pada zaman Ibn Khaldun itu. Allah. Kan kita terbayang. Uh, Allah, ini dah macam keluar. Okey. Kita terbayang macam mana ulama-ulama dulu. Of course di dalam pengajiannya dia akan bercakap dengan bahasa Fusha kan, dan ditulis dengan bahasa Fusha. Tapi dalam sehari-hari bercakap kan, dengan sehari-hari bercakap, of course dia akan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak fusah ni, kita andaikan begitu. Dan ini dinyatakan Ibn Khaldun ada. Berarti bahasa Amiyah itu ada sejak daripada kurun ke-8 Hijriah ini. Berarti kita boleh bayangkan Ibn Taymiyah rahmatullah alaih bercakap bahasa Amiyah. Tapi Amiyahnya kita tidak tahu apa Amiyahnya, sebab dia tulis tu di dalam of course dia tulis itu dalam bahasa Fusha, tetapi kita boleh andaikan itu sebab ada dinyatakan oleh Ibn Khaldun bahawa orang-orang pada zamannya bercakap bahasa Amiyah. Cuma sayangnya kita tidak tahu apakah Amiyah mereka yang mereka gunakan. Mungkin ada, dan inilah yang perlu dikaji. Ya, habbaitak bizzaf, baqul lak baqul lak. Okey. So dia kata kat sini, falughatu ahli al-masyriqi mubayinatun ba'da syai' li lughati ahli al-maghrib. وكذا أهل الأندلس معهما وكل منهم متوصل بلغته إلى تأدية مقصوده والإبانة عما في نفسه. هذا معنى اللسان واللغة. Ini dikatakan, maka bahasa Amiyah itu orang yang ada di Masyriq, orang yang ada di Timur. Timur ini merujuk kepada kawasan Iraq, Khurasan, Uzbekistan, ya, kawasan-kawasan Imam Bukhari itu. Mubayinah, dia kata berbeza dengan bahasa yang digunakan oleh orang yang berada di Maghrib, di Morocco, Tunisia, dan juga berbeza dengan apa yang digunakan di Andalus. Ini sewaktu Ibn Khaldun tulis ini, sewaktu ketika itu Andalus masih ada lagi, walaupun sudah berada di dalam keadaan yang merosot, tetapi orang-orangnya masih ada, ya. Pada zamannya ini juga kurun ke-9 Hijriah mereka sudah setelah jatuhnya Andalus, mereka berpindah ke Maghrib, ataupun yang kita namakan sekarang ini sebagai Morocco. So dikatakan itu dan setiap kawasan ini dengan kawasan Ami, dengan bahasa Amiyah, dia kata kullun minhum mutawassilun bi lughatihi ila ta'diyati maqsudihi wal ibana amma fi nafsi. Setiap kawasan itu dengan uruf, dengan kegunaan mereka menggunakan bahasa Amiyah itu. Saya namakan bahasa Amiyah sebab inilah yang betul-betul dinyatakan sebagai bahasa Amiyah itu. Mereka menggunakan istilah seakan-akan bahasa yang khusus bagi mereka, tapi bahasa Arab. Bahasa Arab, tetapi mengandungi lahan macam yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun tadi. Macam kita telah syarahkan tadi lah, habbaitak iya itu datang dari mana? Lahan. Baqul lak ba itu datang dari mana? Ba itu adalah lahan. Begitu juga BG, ba itu dengan baris bawahnya, ba dengan baris bawah itu lahan. Asalnya ba itu pun dan dengan baris bawah itu pun juga lahan. So dia kata semua bahasa itu digunakan untuk menyampaikan maksud dan juga menjelaskan apa yang ada fi nafsihi, apa yang ada di dalam sanubari seseorang tu. So itulah dinamakan sebagai hadza ma'na lisan wal lughah. Inilah makna lisan, yakni bahasa, dan juga lughah itu. Wa faqdanul i'rab, kata beliau rahmatullah alaih, faqdanul i'rab, tidak peduli langsung, ya, tidak adanya i'rab ini baris yang betul. Laisa bidair lahum kama qulna fi lughatil arab li hadzal ahad. Tidak memberi kesan, ya, dorang langsung tidak sensitif pertukaran baris, ya. Macam tadi itulah, kan, penggunaan baris itu tidak memberi kesan kepada cara mereka menyampaikan maksud, sebab masing-masing juga faham, ya, masing-masing juga faham, dan itu adalah uruf yang khusus bagi mereka. Kata beliau, punca yang lain, ya, punca itu adalah kajian tentang apa? Dia kata kenapa berlaku, atau bukan kenapa berlaku, ini macam mana bahasa Amiyah itu boleh
terbentuk sebab ciri-ciri bahasa Amiyah itu adalah lahan dan juga huruf itu berbeza daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Berbeza dengan bahasa Mudar, dari kerana dia asli, maka dia sepatutnya quote-unquote dianggap universal. Itulah yang menjadi penanda bagi keaslian bahasa Arab itu. Tanpa bahasa Mudar, maka bahasa Arab ini kehilangan asliannya dan sumber rujukannya. Ya, sumber rujukannya. Lahan maksudnya fuqdanul i'rab itu seerti. Lahan ini penggunaan nahu yang salah, samalah seertilah itu dengan fuqdanul i'rab. Ini baris hujung perkataan itu yang rosak, ya. So dia kata wa amma annaha ab'adu 'an al-lisan al-awwal min lughat hadha al-jil fa li'anna al-bu'd 'an al-lisan inma huwa بمخالطة العجم فمن خالط العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي أبعد. Dia kata punca kenapa munculnya bahasa Amiyah ini ialah mukhalatatul ajam, bercampur gaul dengan orang-orang yang ajam. Yang dimaksud sini ajmah bukan ajmah nasab, ya. Ini sudah dinyatakan sebelumnya oleh Ibn Khaldun. Ajmah yang di sini bukan Arab, bukan daripada segi nasab. Sebab contohnya Sibawai bukan Arab dari segi nasabnya, tetapi bahasa dia itu adalah bahasa Arabnya pure, sebab dia lakukan dengan kajian, dia menulis, dia mengumpul maklumat yang ada, bahasa asli Mudar itu, dan merumuskannya di dalam Alkitab. Kitab beliau, ya, kitab dinamakan Alkitab, yang kitab Sibawah itu. Tetapi, ya, yang dimaksud sebagai mukhalatul ajam di sini ialah bercampur gaul dengan orang-orang yang menggunakan menggunakan bahasa asing, bahasa bukan Arab. Hal ini pun kita kita boleh lihat pada zaman sekarang ini, ya. Contohnya bila saya tengok bola, saya ini bukan kaki bola, tapi bila kawan-kawan tengok, ikutlah juga, ya. So kadang-kadang diorang guna istilah Inggeris untuk cerita. Contohnya hari itu yang saya dengar, yufawil. Yufawil. Shlon yufawil. Apa maksud yufawil ni? Fawala yufawilu mufawalatan. Dan bila ditanya yang dimaksudkan mufawil itu ataupun mufawalah itu ialah faul di dalam bahasa Inggeris. Ketapa begitu sekali bahasa Amiyah ini, ya, diberi kesan ataupun yang sebab dia sudah masuk ke dalam bahasa Arab dan bukan setakat diberikan bukan setakat digunakan perkataan faul itu, tapi diberikan tasrifnya sekali. Lucu tidak? Lucu, tapi inilah apa yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun. Cumanya saya mau tahu kalau betul ada bahasa yang sudah bercampur aduk itu. So kita boleh kaji dan juga kita boleh fahamilah apa yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun ini, kan. Dia kata faman khalat al-ajam akthar kana lughatuhu an dhalika lisan al-asli abad. Siapa yang bergaul dengan ajam banyak, of course lah bahasa yang asal itu akan menjadi kurang. Dan itulah dinyatakan oleh beliau di dalam fasal-fasal yang sebelumnya juga, macam mana bahasa Arab itu boleh rosak pada seseorang. Bahasa Arab itu tidak rosak katanya, tapi penguasaan seseorang kepada bahasa Arab itu yang menjadi rosak. Sebab apa? Sebab dia banyak bergaul dengan orang yang menggunakan bahasa lain. Menggunakan istilah-istilah dalam bahasa lain di dalam bahasa Arab. Kan? Macam tadi itulah, kan, sampai ke tahap memberi tasrif kedua perkataan faul. Saya terkejut. Tengok bola faul. Kan? Yufawil. Ada yufawil Syekh. Apa maksudnya mufawil? Begitu juga yang saya pernah dengar. Ini waktu tengok ni lah, ada setengah Instagram yang bagi buat channel masakan. Orang tu orang Kuwait, chef Kuwait, baguslah. Itu kita belajar memasak Arab dari Instagram dia. So dia katakan apa?
Makkishhum ma'a ba'd. Shlon makkis? Makkis ini memang ada asal perkataan tu bahasa Arab. Daripada perkataan maks. Maks ini cukai, kan? Tapi yang dimaksudkan di situ bukan maks cukai itu. Maks ini daripada perkataan mix. Ini campur. Campur makkishhum ma'a ba'd. Lah ya Syekh. Ini sudah menelan bahasa Inggris itu, meletakkan tasrif bagi bahasa apa? Bahasa Arab. Itulah makkis. Apa makkis ni? Saya tengok berkali-kali video tu. Oh, rupanya mix. Makkis ini maksudnya mix. Sama apa yang dikatakan Ibn Khaldun ini. Kan? Baik, apabila seorang tu, bila dia sudah tinggalkan bahasa asalnya, bahasa Arab yang asal itu, and then dia mula belajar untuk menguasai bahasa lain, dia akan menggunakan bahasa ajam itu sebagai bahasa yang sendiri. Dan dalam kes bahasa Arab, dia letakkan tasrif. Kalau kita dalam bahasa Melayu juga, ini yang sama berlaku. Ya, contohnya, you nak pergi mana? You. Kan? Perkataan you nak pergi mana? Asalnya awak nak ke mana, ataupun kau nak pergi mana, right? Dalam bahasa Melayu, walaupun kau tu orang kata tidak sopan, tapi still bahasa yang baku, kan? Bahasa Melayu. Tapi sekarang ni you nak pergi mana? So I nak pergi jogging. Even perkataan jogging pun ini diserap ke dalam bahasa, digunakan akan bahasa Melayu. Dan inilah yang saya rasa apa yang dimaksudkan oleh Ibn Khaldun ini. Bagaimana perkataan asing itu dijadikan bersekali dengan bahasa asal. So itu merosakkan bahasa katanya. Adakah rosaknya bahasa ini menjadi satu perkara yang bermasalah? Kita katakan tidak. Dan asalkan maksud yang kita ingin sampaikan itu sampai, tidak masalah. Dan contoh macam saya kata makkishhum ma'a ba'd. Campurlah segala apa yang ada itu, makanan itu, ini buatlah, campurlah. Kan, makkis. Orang tu faham yang saya maksudkan makkis itu adalah mix. Tidak masalah. Tetapi isunya ialah tentang penjagaan bahasa yang asal. Of course bahasa Arab ni mesti ada asalnya. Begitu juga kita bahasa Melayu ada bahasa yang asalnya, dan penjagaan bahasa itulah yang menjadi concern kepada kenapa wujudnya pembahagian antara bahasa baku ataupun dalam bahasa Arab yang fusha dengan bahasa amiyah dan juga bahasa amiyah ataupun bahasa pasar itu, kan? Katanya وهذه ملكة ممتزجة من الملكة الأولى التي كانت بالعرب ومن الملكة الثانية التي للعجم. Ini saya baca semua lah ni pula ya. Tapi masih tak ada masalah. Dia kata ini natijahnya daripada malakah. Malakah dimaksudkan di sini adalah penguasaan seseorang itu kepada bahasa Arab. Al-ula lil Arab. Dia pada asalnya dia menguasai bahasa Arab, lalu bercampur dengan penguasaan bahasa yang lain. So dia menggunakan dan mencampur adukkan bahasa itu, dan hal ini bagi bahasa Melayu mungkin tidak jelas ya, tidak begitu tidak begitu memberi kesan. Ada memberi kesan tapi bukan concern yang begitu besar. Tapi misalnya kalau orang yang memiliki lahirnya dalam bahasa Arab, memiliki kepakaran, tahu bahasa Arab itu, lalu dia belajar di sekolah Inggris dan bercampur aduklah bahasanya, Al-Quran ini dia tidak akan boleh faham. Semacam mana dia faham kalau dia memiliki bahasa Arab itu secara pure. Faham tidak? The same, dan itu yang menjadi concern lah saya kira. Kenapa bahasa Arab ini perlu dijaga keasliannya itu? Sebab nanti tidak akan ada lagi orang yang boleh memahami konten Al-Quran ataupun hadis ataupun kalam ulama kalau tidak ada lagi yang menguasai bahasa baku. Itu juga kalau tidak ada yang menguasai bahasa
bahasa Arab yang asli itu. Kan? Ada satu kisah uh, tentang seorang lugawi, saya tidak ingatlah namanya, tapi dikatakan dia itu pengsan. Dia pengsan di tengah jalan, and then orang bangun, orang tolong dia, dan dia kata apa? Adalah kepala ayat itu. And then ujungnya dia kata in ifranqi'u anni. Ifranqi' itu fusha. Fusha yang diwarisi daripada nenek moyang Arab Mudar itu. Tetapi kenapa? Tetapi isunya orang-orang sekelilingnya tidak faham. Maka orang-orang sekeliling itu kata, ini biarkanlah dia ni, hada jin yatakallam. Oh, ini jin sudah masuk dalam badan dia, bercakap bahasa yang dia tidak faham. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa yang Arab yang asli, tapi sebabkan penguasaan vocabulary orang-orang yang hadar itu kurang, maka mereka tidak boleh faham bahasa yang asli, bahasa Arab yang mudar yang asli itu, dan juga dengan vocab mereka, apatah lagi dengan nahunya. Jadi itulah yang menjadi concern, kenapa tidak boleh bercampur aduk bahasa Arab Fusha dan juga bahasa Arab yang amiyah itu. Dibawakan lagi contoh-contoh di sini. Wa'tabir dhalika fi amsar Afriqiya wal Maghrib wal Andalus wal Masyriq. Lihatlah, dia kata sendiri. Ini contohnya, tapi dia tidak bawa perkataan itu. Ya. Dia tidak bawa perkataan yang apakah bahasa yang digunakan, tapi dia katakan percampuran apa. Apakah yang menjadi punca kepada wujudnya amiyah ini? Dia kata amiyah pada zamannya, dan kita katakan macam contoh-contoh yang kita bawa tadi, amiyah pada zaman kita ini juga, ya, karena mukhalatatul ajam, bercampur aduk dengan bahasa yang bukan Arab. Kata beliau, fa'ala miqdar ma yasma'unahu min al-ajmah wa yarbun alaihi yab'uduna atau yub'aduna 'anil malakati al-ula wa atabir fi dhalika amsar Afriqa wal Maghrib wal Andalus wal Masyriq. Wa amma Afriqiya wal Maghrib, Afriqiya merujuk kepada Afrika Utara, ya. Afriqiya merujuk kepada Afrika Utara, sebab Afrika yang kita faham sekarang ini adalah benua Afrika itu, ya, daripada utara sampai ke selatan, sampai ke South Africa itu kan. Tapi pada zaman pemerintahan Islam, Afriqiyah ini tidak menyentuh Afrika yang ada di bawah itu, sebab mereka tidak menguasai, dan mungkin kerana tidak minat dan apa lagi lah sebabnya yang lain, mereka tidak memaksudkan itu. Afriqiyah merujuk kepada Afrika Utara, mudahnya kita terjemahkan. Jadi daripada selepas Mesir, area Libya, area Tunisia, area Aljazair, Algeria, sampailah ke sebelum daripada kawasan Morocco pada zaman sekarang ini. Untuk secara gambarannya lah, itulah Afriqiyah. Wal Maghrib, ini kawasan Morocco itu. فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم ليفور عمرانها بهم. Maka di situ orang Arab bercampur dengan orang Babar, katanya. Begitu kerana banyaknya umran ataupun pembangunan yang ada pada mereka itu. Sebab orang Barbar lah yang menjadi orang asli di orang yang asal lah pada kawasan Afriqiyah dan juga Morocco itu, Maghrib. Walam yakad yakhlu anhum Misrun wala Jil faghalabat al-ajma fiha ala lisan al-arabi alladhi kana lahum. Sebab memang pada asalnya kan, kalau kita tengok sejarah macam mana orang Arab boleh ada di Andalus, ya, sebab adanya pada zaman Umayyah itu penaklukan kawasan-kawasan Afriqiyah ini. So Arab itu akan tinggal di kawasan-kawasan inilah, berkahwin dengan orangnya, bercampur dengan orang-orang Barbar ini, disebutnya Barabirah, jamak kepada Barbar, ataupun dieja dalam bahasa Inggeris Berber gitu. Saya pun tidak tahulah betul atau tidak Berber ini. So bercampur aduk di situ.
bahasa Arab yang asli dengan bahasa Barbar. So, apabila bahasa Barbar ini, maka katanya faghalabatil ajmah, maka penguasaan bahasa Barbar itu macam menguasai begitu, ya, menguasai bahasa Arab. Maka bertukarlah penguasaan bahasa Arab itu, maka bertukarlah satu bertukar penguasaan bahasa Arab, maka bertukarlah bahasa itu sendiri, ya. Wasarat lughatan ukhra mumtazijah. Ini dikatakan. Jadilah bahasa Barbar campur bahasa Arab yang asli, jadilah satu bahasa yang khusus bagi orang Afriqiah dan juga orang Maghrib ini. Ini yang kita istilahkan sebagai bahasa Amiyah. The same case macam Mesir, the same case macam kalau kita pergi Tunisia, kita pergi ke Morocco, kita pergi ke even Iraq, ya. Iraq pun amiyahnya itu kuat, ya. Kalau kita pergi ke area Khalij, negara-negara Khalij itu penggunaan ataupun percampuran antara bahasa asli dan juga bahasa Parsi itu kuat sebab mereka itu berjiran dengan Iran. Dan kan orang-orang Iran itu tinggal di situ, di Khalij itu. Okey. والعجمة فيها أغلب لما ذكرناه فهي عن اللسان الأول العباد وكذا المشرق لما غلب العرب على أممه من فارس والترك فخالطوهم وتداولت بينهم لغتهم في الأكرة والفلاحين والسبي الذين اتخذوا خولا ودايات وآذار ومراضع ففسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة أخرى. Begitu juga di area Masyriq, bila mana orang Arab sudah bercampur aduk dengan orang-orang yang berbangsa, dia kata bangsa Farsi. Orang-orang di Iran itulah bangsanya bangsa Farsi, ya. Begitu juga bangsa Turki, Mongol itu Turk itu, ya. Asal usul bangsa Turki itu. Okey. Dan apabila dorang itu sudah diambil menjadi tenaga buruh, diambil jadi ibu susuan, diambil sebagai hamba, diambil sebagai ini, maka bercampur aduk dengan bahasa tuannya. Maka bercampurlah bahasa Farsi dan Turki dengan bahasa Arab membentuk bahasa lain. Cuma sayangnya macam saya katakan tadi, kita tidak tahu apakah struktur bahasa Amiyah ini yang ada pada zaman beliau. Dia kata كذا أهل الأندلس مع عجم الجلالقة والإفرنجة وصار أهل الأمصار كلهم في هذه الأقاليم أهل اللغة أخرى مخصوصة بهم. Dia kata begitu juga orang Andalus yang bergaul dengan orang Jalalika dan juga orang Ifrinjah. Ini orang daripada sebab dia berjiran dengan Perancis. Berjiran dengan Ifrinjah ini, atau kita mau terjemahkan dengan bahasa yang lebih tepat, the Franks, ya, Franks, Franks, boleh search itu di Wikipedia apa yang masuk Franks ini. Mereka ini dah masuk sebagai Ifrinjah. Mereka inilah yang cuba untuk menawan Andalus berapa ratus tahun, ya, tidak dapat, tapi akhirnya sebab siasah ataupun politik pecah dan perintah itu, muluk Tawaif itu yang merosakkan dan memecahkan Andalus. Sampailah mereka dijajah dan dengan reconquista dan seumpamanya. Okey. So itulah sama juga isunya. Kita tidak tahu apakah bahasa Amiyah yang ada pada Andalus. Mungkin saya teringat ada sebuah surat yang ditulis oleh raja terakhir, bukan raja, amir terakhir yang ada di Andalus, bukan yang terakhir, tapi salah seorang daripadanya yang menulis surat macam mengaku kalah begitulah, dan ditulis dengan bahasa yang bercampur ini, bahasa bukan Arab, bahasa orang di Spanyol itu, tapi menggunakan tulisan Arab. Menggunakan tulisan Arab. Dia kata wasara ahli al-amsar, maka orang-orang di sekalian negeri ini, dia bawakan contoh kawasan-kawasan yang sudah bercampur aduk dengan bangsa lain.
mencipta bahasa sendiri. Makhsusa bihim tukhalifu lughat mudar wa yukhalif aidan ba'duhum ba'dan, yang berbeza dengan bahasa mudar, ini bahasa asli yang fusha itu, bahasa baku, dan berbeza dengan satu sama yang lain. Kama nadhkuruhu wa ka'annahu lughatun ukhra لاستحكام ملكتها في أجيالهم والله يخلق ما يشاء ويقدر. Dia kata seakan-akan itu adalah bahasa yang lain kerana mereka sudah mencipta satu malakah yang baru, bukan setakat mencampur aduk, tapi mereka sudah mencipta satu kemahiran berbahasa yang baru yang istahkam, dia kata, yang sudah menetap dan kukuh di dalam jil mereka, di dalam generasi mereka itu, dan dia kata ditutup. Saya suka buku Ibn Khaldun ni, setiap pasal dia akan tutup dengan ayat-ayat yang buat kita ingat bahawa ini adalah ciptaan Tuhan. Dia kata wallahu yakhluqu ma yasha wa yaqdir. Allah yang mencipta segala apa yang dimahukannya. Ini perbezaan bahasa dan juga perbezaan lahjat itu ataupun malakah ini. Wa yaqdir, dan dialah yang menentukannya. So begitu. So kita recap semula sebelum kita menutup perbincangan kita pada malam ini. Menarik ya, tentang macam mana bahasa Amiyah itu boleh dibentuk dan daripada bahasa Fusha, sebab wujudnya lahan, dan juga wujudnya apa dia, uruf takhatub. Lahan ini kesalahan dalam i'rab, kesalahan i'rab berbanding kalau kita compare dia dengan bahasa yang bahasa Arab asli yang mudhar itu. Dan kesalahan ini sudah menjadi uruf takhatub, yakni adat ataupun alat untuk berkomunikasi antara sesama masyarakat di dalam satu kawasan. Contoh yang dibawa dalam contoh tadi itu yang kita dah bincangkan. Puncanya ialah mukhalatatul ajam, ialah bercampur dengan ajam, yakni bercampur dengan bahasa lain, bukanlah ajam dari segi nasab. Kita telah jelaskan ini juga. Ajam yang dimaksud di sini adalah ajmah fil lughah, yakni al-ujmah fil lughah, yakni bahasa asing yang bukan bahasa Arab. Maka diseraplah bahasa-bahasa itu dan disesuaikan dengan bahasa Arab yang digunakan oleh seseorang itu, dan itu merosakkan, katanya, merosakkan malakah bahasa Arab pada seseorang. Hal ini menarik dan berkaitan dengan kajian saya juga, macam mana bahasa seorang itu ataupun penguasaan bahasa Arab bagi seseorang itu boleh menjadi rosak atau menjadi lemah. Sebab dia kata puncanya yang besar ialah kerana mukhalatah ini, percampuran dengan bangsa lain. Begitu juga di dalam bab sebelumnya beliau berhujah bahawa bahasa mudhar ataupun bahasa Quraisy inilah yang paling asli. Why? Sebab bahasa ini, sebab orang-orang Quraisy ini tidak bergaul dengan orang-orang ajam. Dan tidak bergaul dengan orang-orang yang menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab. Maka bahasa mereka itu pelihara asli. Berbeza dengan orang-orang Arab Ghassan ataupun Himyar ataupun Ahl Bahrain, orang-orang Arab di Bahrain, Arab, tetapi disebabkan mereka bercampur dengan orang ajam, orang Farsi, maka bahasa Arab mereka itu deemed ataupun dinilai tidak asli menurut Ibn Khaldun. So itu saya kira sangat menarik analisis yang dibuat Ibn Khaldun itu, dan juga kita telah bincangkan tadi macam mana contoh-contoh yang berkenaan kan, yang bertepatan dengan pada zaman kita sekarang ini. Habbaitak bizzaf, zaf itu asalnya juzaf, bijuzaf, tapi disebabkan sudah menjadi lahan bagi orang-orang yang tinggal di area Morocco, area Maghribi, maka dan juga sudah menjadi uruf takhatub mereka. Maka yang berlaku ialah itulah berpindahnya bahasa daripada bahasa yang asal bijuzaf itu pada bizzaf kepada bahasa Amiyah yang khusus bagi mereka. Jadi saya kira itu sajalah perkongsian untuk kali ini ya.
ايوه صح. بالزاف، اصل بالزاف itu bijuzaf, bijuzaf ini بالكثير. Nah, jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudi untuk mengikuti daripada awal sampai habisnya. Ya, jadi itulah kan. Oh, ini walaupun satu bab ataupun satu pasal kecil. Kalau boleh tengok di sini, ini fasalnya. Pasal yang sudah saya bacakan dan terjemahkan sedikit sebanyak tadi. Tapi menarik untuk dikaji terus dan juga untuk dibaca terus. Dan mungkinlah menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semua untuk menulis lagi dan mengkaji lagi secara lebih mendalam tentang aspek bahasa di dalam karya Ibn Khaldun ini. Sebab karya ini subhanallah, Muqaddimah Ibn Khaldun. Muqaddimah Ibn Khaldun. So tentang bahasa tu, especially tentang bahasa, sebab Fahmi ni kaji tentang bahasa. So boleh cari di bahagian hujung. Tengok semua yang saya tanda ni, semuanya di bahagian hujung. Hujung mungkin tidak nampak. Semua ini semua bahagian hujung kitab ini. Menarik untuk dikaji. Banyak lagi benda-benda yang dibawa di dalam ni. Ya, dia cerita tentang hatta tanjim. Tanjim ni apa? Astrologi yang ada pada zamannya pun dibawakan di sini, sebab dia kata itu walaupun dia tidak setuju, tapi itu ada di dalam masyarakat Islam. Dan dia kritik lah, dia bawa, dia bincang dan kritik. Kira itu sajalah ya perkongsian untuk malam ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Menarik untuk dikaji. Doakanlah semoga kita ni sihat dan selamat ya. Sebab sekarang ni antara musim-musim terawal daripada Zulhijjah, doa makbul kan. Baik, doakan semoga Allah SWT selamatkan Malaysia. Semoga Allah SWT selamat Malaysia dan kurangkan COVID inilah daripada negeri kita insyaAllah. Wallahu alam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah rakaman ni kita akan siarkan di sini juga, kekalkan di Facebook, dan juga kita akan siarkan juga di YouTube lah kelak nanti insyaAllah. Kursi baru. Lama ni Ustaz. Boyan. Amin amin ya Rabb. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.